Kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan itu rangkuman laporan disediakan oleh rakan wartawan Asri dan itu juga menjadi madah perbincangan kita pada kali ini berkenaan dengan kepentingan undi 18. Ini satu perkara besar, Rina, yang dijangka akan mengubah kepada landscape pemilihan pemimpin negara kita ini. Dan yang pastinya juga bukan sekadar warga negara yang berusia 18 tahun diberikan hak dan tanggungjawab untuk mengundi, dan penguatkuasaannya juga melibatkan pendaftaran pemilih secara automatik. Dan hari ini kita nak bawakan perbincangan berkenaan dengan undi 18 dan juga ada perkaitannya untuk dilaksanakan pertama kali di PRN Johor. Kita akan bersama dengan Dr. Muhammad Taufik Yaakob, pensyarah kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik, Fakulti Ekonomi Pentadbiran Universiti Malaya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami. Mungkin sebagai mukadimah dan permulaan perbincangan kita ini, Doktor, kita ingin membuka persoalan. Okey, akhirnya undi 18 ini dah pun diluluskan pada hujung tahun lepas dan PRN Johor ini bakal menjadi permulaannya. Doktor melihat kepada perubahan kepada lanskap politik negara ini. Ini pertama kali ini, Doktor. Ya. Saya sangat teruja dengan undi 18 kerana inilah dalam sejarah politik negara kita melihat satu keputusan yang begitu berani dilakukan oleh kerajaan, dan inilah ruang demokrasi sebenarnya kepada perubahan politik yang kita mahukan di negara kita. Dan sebenarnya kita masih belum terlambat untuk kita meminda perlembagaan, untuk kita membenarkan undi 18 untuk dilaksanakan. Apatah lagi kita lihat negara-negara jiran juga telah melakukan tindakan sedemikian. Dan sebenarnya undi 18 berbentuk automatik ini bagi saya akan menentukan satu arah tuju negara yang sepenuhnya, yang baru. Dan bagi saya Johor adalah satu permulaan. Kalau kita lihat kesukaran untuk kita melakukan reset button sebelum ini terhadap sistem politik, kita berlaku pertukaran kerajaan dan sebagainya sebelum ini. Tetapi inilah sebenarnya satu lagi alternatif bagaimana untuk kita mendapat persekitaran politik yang baru, wajah politik yang baru yang ditunggu-tunggu, dan sudah pasti anak muda matang dengan apa yang nak dilakukan mereka. Apatah lagi kita lihat sebenarnya Johor adalah cerminan segalanya bagi politik negara. Kalau kita lihat dalam PAU ke-14, rakyat menunggu keputusan di negeri Johor, dan akhirnya apabila Johor itu menunjukkan satu perubahan politik yang baru, akhirnya kita lihat satu dimensi dinamik politik muncul di negara kita. Tetapi sebenarnya kita tidak boleh menafikan sebenarnya kuasa politik di tangan orang muda ini sangat besar. Dan yang paling penting iaitu bagaimana untuk kita meraihkan kehadiran penyertaan mereka dalam politik negara, kerana mereka ini adalah pewaris kepada negara kita, pewaris kepada kepimpinan negara kita, dan kita tidak boleh menyekat kemarahan, pandangan, ataupun apa saja pemikiran, kerana negara ini akhirnya kita akan serahkan kepada mereka untuk mereka takbir. Dan pastinya bila menyentuh tentang PRN di Johor ini, Doktor, ia akan berbeza berbanding PRN yang sebelumnya di Sabah, Melaka dan juga di Sarawak. Kerana bakal bermulanya episod baharu, warga negara berusia 18 tahun ini diberi hak dan juga tanggungjawab untuk memilih calon yang dirasakan sesuai untuk mentadbir dan juga mencorakkan masa depan negara. Namun dari segi persediaan ataupun kesediaan golongan muda ini sendiri untuk benar-benar memahami tentang ilmu pengundian ini, bagaimana mungkin kita melihat situasi kesediaan mereka ketika ini, Doktor? Kita tidak boleh nafikan ada kekurangan daripada penyampaian sistem pendidikan terhadap ilmu politik dan kenegaraan. Ini bukan saja berlaku di negara kita, tetapi juga di negara-negara lain. Namun kita sebenarnya berusaha ke arah untuk mendidik anak muda belia supaya faham tentang perjalanan negara, faham tentang sejarah dan budaya politik negara, dan saya yakin sebenarnya mereka ini telah terlatih, telah diberikan dengan ilmu politik kenegaraan semenjak daripada sekolah lagi masuk ke universiti. Dan di peringkat universiti itu mereka juga ada pengalaman dalam pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar. Kemudian kita lihat apabila COVID-19 melanda negara, mereka dilatih dengan disiplin, dengan maklumat yang terbuka, literasi maklumat yang semakin luas. Jadi faktor-faktor ini sebenarnya saya cukup
yakinlah mereka ini mampu untuk memilih pemimpin parti politik yang dapat memimpin negara ke arah yang lebih baik. Ya, kalau kita lihat sebelum ini di Negeri Johor terkenal sebagai kubu kepada mana-mana parti politik tertentu. Tetapi apabila penyertaan undi 18, ya, kubu itu sebenarnya beralih kepada tangan pengundi itu sendiri. Dan kingmaker sebenarnya diletakkan kepada parti-parti politik. Tetapi akhirnya kingmaker itu ialah pengundi 18 sendiri. Ini adalah satu keterujaan, satu budaya politik baru yang saya lihat sebenarnya bukannya negatif tetapi positif untuk kita melihat satu panorama dinamiknya politik di negara kita. Sangat menarik kerana di awal perbincangan kita berbicara, doktor sendiri mengatakan bahawa saya pun tak berani nak melihat kepada perubahan ini. Okey, kita melihat kepada gelombang di PRN Johor ni, doktor. Saya teruja nak tanyakan soalan ini. Gelombang yang dibawakan oleh pengundi baharu ni, ini menjadi tumpuan juga. Tapi kita tak boleh lupa kepada pengundi-pengundi yang lama yang dah sedia ada. Siapa yang bakal mengubah corak strategi mereka ni? Adakah perlu mengikut kesesuaian pengundi, gelombang pengundi 18 ini, ataupun parti politik perlu mengubah taktik mereka untuk mendapatkan perhatian mereka? Siapa yang akan mengalah ni, doktor, melihat perkara ini? Tidak akan ada yang kalah atau menang dalam konteks persepsi. Kerana yang paling penting iaitu 749,000 pengundi automatik baru akan masuk. Mereka sebenarnya akan mencorakkan satu persepsi politik yang akan diikuti oleh rakyat dan pengundi-pengundi sedia ada yang sebelum ini. Dan itulah sebenarnya landasan kepada satu negeri Johor yang bernafas baru, satu yang dinamiknya politik negeri Johor. Dan saya yakin sebenarnya persepsi ini boleh berubah setiap masa dan menjadi kesukaran kepada kita penganalisis politik untuk hanya sekali saja turun untuk membuat kajian lapangan di mana-mana kawasan. Itu sebenarnya memberikan peluang kepada kita untuk turun secara kerap di kawasan-kawasan tersebut untuk kita mencerap persepsi. Kerana politik hari ini lebih kepada politik persepsi. Bagaimana parti-parti politik menangani, mengawal persepsi. Jika ada parti-parti politik mampu untuk mengawal, menangani persepsi, mereka akan dipilih sebagai pentadbir negeri Johor dan negeri-negeri sebelumnya. Sebelum ini kita lihat pengaruh budaya, kita lihat pengaruh corak ataupun apa saja yang boleh mampu mengawal pemikiran masyarakat, pengundi. Tetapi politik semasa lebih kepada politik persepsi. Betul. Jika gagal, mana-mana parti politik tidak boleh mendabik dada. Mereka mampu untuk mendapat kursi yang dominan di dalam PRN negeri Johor. Tidak ada mana-mana parti yang boleh mendabik dada. Melihatkan kepada situasi ini juga, pasti kita ingin tahu pandangan mereka di luar sana berkenaan dengan undi 18 ini. Bagaimana ia boleh mempengaruhi politik negara kita. Jom kita saksikan. Baik, itu pandangan golongan muda di luar sana berkenaan dengan undi 18 ini. Banyak perkara yang disentuh, doktor, yang pastinya juga kita melihat bahawa dalam suasana kita nak berdepan dengan PRN Johor ini, sudah tentu bila doktor menyatakan lebih daripada 700,000 pengundi muda ini. Secara jujurnya, adakah perlu kita lihat bahawa adanya calon muda ini sebagai salah satu cara, kaedah untuk menawan hati pengundi muda? Tidak semestinya. Kalau calon muda ada jiwa tua, dia tidak mampu ke mana-mana. Tetapi yang paling penting iaitu bagaimana calon-calon itu mempunyai aspirasi orang muda dan dapat mengangkat apa yang anak muda mahu. Misalnya soal pekerjaan, misalnya soal bagaimana survival kehidupan mereka selepas ini. Kalau itu berjaya ditangani oleh mana-mana calon, saya yakin dengan sepenuh hati saya mereka mampu untuk menawan hati pengundi-pengundi baru. 749,000, jika separuh daripada pengundi tersebut turun, masih lagi menentukan akan masa mengubah depan. Perubahan apa atau apa saja manifesto mestilah berteraskan kepada 749,000 ini. Mereka akan mengikut kepada peredaran persepsi semasa, dan kita lihat peranan media sosial, kita melihat bagaimana TikTok, Facebook, Instagram. Sebab itu sebenarnya saya tidak takut kalau kaedah kempen itu berubah daripada fizikal kepada yang lebih terbuka menerusi media sosial. Kerana kita lihat dalam kalangan masyarakat hari ini, ramai
hampir majoritinya sudah ada smartphone. Ya. Mereka mendapat maklumat terus daripada telefon dan televisyen. Jadi apa saja maklumat yang diberikan disuapkan kepada pengundi dan rakyat. Ya. Dalam tempoh seminit mereka mampu untuk mendapatkan kepastian. Doktor, kami pernah berbicara berkenaan perkara ini di PRN Melaka. Ada seorang calon yang berkempen secara fizikal di waktu siang, 1-2 pagi buat live di TikTok demi ingin mencari pengundi-pengundi yang lebih urban ataupun muda dan moden ini. Doktor melihat kepada cara terbaik untuk memikat pengundi muda ni bukan sahaja daripada calon-calon yang lebih muda, dan muda ni bila kita cakap adalah dari sudut usia, bukan nama parti politik. Doktor melihat apa-apa resepi istimewa yang perlu ada pada setiap calon untuk memenangi hati undi 18 ni? Yang pertama, maklumat itu diberikan dan disuap dengan sepenuhnya, tetapi bagaimana penyampaian maklumat itu kreatif, menarik perhatian bukan sahaja orang muda tetapi mereka yang telah veteran, yang telah lama terlibat dalam pilihan raya. Jadi kaedah yang kreatif, pendekatan ini saya lihat lebih menyeluruh, dapat menarik perhatian dengan keadaan yang lebih cepat berbanding kita perlu membuang kos yang banyak turun ke kawasan. Dan sudah pasti maklumat yang diberikan oleh mana-mana calon parti politik itu dapat disebarkan dengan begitu cepat kepada yang lain. Kalau digemari maklumat tersebut, view dia tinggi. Jadi apabila view dia tinggi, sudah melihat bahawa kecenderungan mereka untuk mengundi ataupun suka kepada maklumat tersebut, ini menggambarkan seolah-olah inilah sebenarnya platform yang terbaik kepada calon-calon untuk menjual, mempromosi bajet ataupun produk yang mereka ada. Inilah sebenarnya pemasaran politik yang kita perlu ketengahkan. Tidak boleh lagi duduk dalam kepompong konservatif yang lama dan akhirnya mereka tertinggal untuk mendapatkan sokongan ataupun apa saja pengaruh daripada rakyat. Doktor, ramai juga yang meletakkan bahawa satu tanggapan kepada pengundi muda ini yang mereka ini adalah pengundi atas pagar yang tidak ada nilai kesetiaan mereka. Namun dalam situasi pemain-pemain politik yang dihadirkan pula dengan janji-janji ataupun manifesto, ini juga mungkin mempengaruhi golongan pengundi muda ini. Bagaimana mungkin kita melihat kesan ataupun impaknya kepada golongan pengundi muda? Sebab itulah sebenarnya manifesto ini tidak boleh dipermainkan. Perlu ditunaikan, dilaksanakan. Apatah lagi kita sebagai kerajaan ataupun siapa sahaja sekalipun, kita perlu jujur dengan apa yang kita nak janjikan kepada rakyat. Jika ini diperkotak-katikkan oleh mana-mana pihak, kita tak maulah satu ketidakbaikan ataupun etika kita berpolitik itu begitu negatif, dan ini menyebabkan rakyat ataupun pengundi akhirnya kecewa dengan apa yang dijanjikan. Dan sudah pasti kalau dikatakan atas pagar, saya tak setuju dengan perkataan atas pagar ni. Saya lebih gembira dengan kingmaker. Kingmaker untuk negara. Kerana mereka faham apa yang mereka mahukan untuk 5 tahun yang akan datang. Dan sudah pasti 5 tahun yang akan datang itu memerlukan satu kerja keras daripada mana-mana parti politik yang telah dipilih oleh rakyat. Dan mahu tidak mahu, inilah sebenarnya realiti politik semasa. Yang paling penting iaitu bagaimana kaedah penyampaian kepada rakyat selepas PRN, bagaimana kita melayani kehendak rakyat, bagaimana kita menunaikan apa yang sewajarnya, amanah, kejujuran yang patut kita berikan kepada rakyat. Setuju. Doktor, nanti kami jemput lagi, tak puas rasanya untuk kita berbicara berkenaan dengan perkara ini. Dr. Muhammad Taufik Yaakob, Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik, Fakulti Ekonomi Pentadbiran dari Universiti Malaya. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi buah fikiran bersama kami. Muda lagi orangnya juga, sebab itu berkobar-kobar untuk bercerita mengenai undi 18 ini. Dan kita juga mengharapkan agar mereka yang diberi tanggungjawab diberi hak untuk mengundi ini, mengundi dengan bijak dan pastinya dalam keadaan matang dan berkesan. Kerana kita lihat semakin awal kita memberi pendedahan kepada golongan muda ini, semakin awal juga kita mempersiapkan golongan muda untuk bertanggungjawab menjadi pemimpin pada masa depan. Dan buat semua bakal pengundi, kita nak mencari yang berkhidmat, bukan yang berhormat semata-mata. Berhenti rehat seketika, selepas ini banyak lagi perkongsian di Malaysia hari ini.